Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'assiru bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'assiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi كما يزعمه كثير من الجهلة فذلك محال أيضا لأنه يصير حينئذ مولانا جل وعز مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة وذلك باطل لما عرفت من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, dengan semata-mata belas ihsan dia masih memberikan peluang pada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam. Dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. Yang kita dengan Islam itu Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia telah mudahkan kepada kita untuk jadi taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia dia juga diberi kita keinginan untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama ni supaya kita benar-benar jadi orang Muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, muwahhidin. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita bukan saja iman taklid, tapi dia dijadikan kita ada kehendak nak belajar supaya menjadi iman tahqiq, supaya benar-benar hidup hati kita ke Allah Ta'ala, sedar perasaan kita dan sentiasa mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadari banyaknya kelalaian kita dan dosa kita dengan berpaling hati kita daripada mentauhidkan dia. Alhamdulillah, syukur kita diberi kita sentiasa seronok berada dalam majlis ilmu, sentiasa nak berada dalam majlis ilmu, masih nak suka nak dengar majlis-majlis ilmu, suka nak dengar penjelasan ilmu. Khasnya ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu berkenaan tentang tauhid, macam mana supaya sentiasa dalam keadaan mentauhid Allah Ta'ala, iman Allah Ta'ala, membenarkan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah ni wahid, dia fa'alul lima yurid,
Dia ni Al-Bari, dialah Al-Musawwir, dialah Al-Mu'ti, dialah Al-Mani', dialah Al-Muhyi, dialah Al-Mumit. Segala sifat kesempurnaan hanya layak untuk Allah Ta'ala. Ujur Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita peluang, disedarkan hati sanubari kita, dibukakan pintu hati kita untuk sentiasa zikir pada dia, tauhidkan dia dalam semua keadaan. Alhamdulillah, insya-Allah. Sambungan kita hadirin sekalian nak bicara ni masih nak membicarakan antara perkara yang boleh dipaham, perkara yang boleh diambil faham daripada ciri kedua yang tak dapat tidak mesti ada bagi Tuhan, yang dengan itu barulah melayakkan dia jadi Tuhan. Itulah ciri kedua dalam bab sifat ketuhanan ni, istighna atau iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Adapun ciri pertama dulu yang melayakkan untuk Allah dia jadi ilah, mestilah dia istighna ilah an kulli ma siwahu, dengan segala perbincangan kita bicara sekali lalu. Dan untuk jadi ilah mestilah iftiqaru kulli ma adahu ilai, lazim daripada istighna ya Allah Ta'ala. Tentulah selain pada Allah Ta'ala sentiasa berhajat pada dia. Tak ada makhluk yang boleh berdiri sendiri, tak boleh makhluk yang ada sendiri, tak ada makhluk yang boleh sedia ada. Semua makhluk adalah baharu, semua makhluk adalah asal tak ada. Semua makhluk ni ada pun dengan limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Tentulah tak ada apa yang ada pada makhluk ni, melainkan semuanya adalah datang daripada satu sumber saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khas atas kita nak bicara adalah mengenai perbuatan. Kerana lazim daripada kata Allah Ta'ala ni, dia tak hajat pada satu hal. Lepas tu semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Bila kata makhluk berhajat pada Allah Ta'ala ni, zat makhluk pun berhajat pada Allah Ta'ala, sifat makhluk pun berhajat pada sifat Allah Ta'ala, perbuatan makhluk berhajat pada perbuatan Allah Ta'ala. Milik yang tengok rupa pada makhluk ni adalah sebenarnya semua adalah milik Allah Ta'ala. Itu pelajaran asas tauhid yang kita nak faham tu. Jadi atas kita bicara ni khasnya dalam bab af'al, dalam bab perbuatan. Bila Allah dia jadikan zat kita, sifat kita dia kurnia, masa yang sama diberi kat kita quwwah. Dengan itu ada daya upaya kat kita, melayakkan kita untuk membuat. Khasnya pada kita digunakan akal ni mengikut pilihan kita, kehendak kita. Dengan itulah dihukumkan ada taklif syarak. Satu hal. Jadi atas kita faham taklif syarak tu satu, bahkan ditaklifkan kita besar sekali, bukan saja melaksanakan taklif syarak bab zahir ni, bahkan mesti dan betul taklifi syarak kita dari sudut i'tiqad. Khasnya yang kita ni bukan ilah, Allah juga ilah. Walaupun diberikan kita dengan kuah itu, ada kederat kat kita, ada usaha ikhtiar yang kita boleh laksanakan, ada sabab musabab yang kita buat untuk mencari dan kita buat bagi melaksanakan keperluan harian kita. Tauhid tak boleh dilupa, kerana selain pada syariat zahir untuk ikut Allah Ta'ala, ada syariat batin, ada akidah yang perlu, yang mesti betul i'tikad kita, pegangan kita ke Allah Ta'ala. Dan pula ibadat-ibadat zahir ni pula dia berwaktu dengan waktu tertentu. Dia bukan sentiasa. Semayang pun tambah zaman kita lah ni, kadang-kadang. Masuk kadang-kadang tu subuh, zuhur, kadang-kadang lah tu kan? Bukan sepanjang masa semayang, bukan gitu, macam tu kita. Dan zuhur, asar pula, tu yang kadang-kadang. Semayang kita macam mana? Sikit. Yang banyaknya kita apa?
lalai, lara. Itulah yang banyak. Saya guna istilah tu sikit lah, tak faham tu dengar je lah saya kata apa kan. Baik, jadi atas kita nak faham ni, seterusnya faham kata Allah Ta'ala ni semua makhluk mesti berhajat pada dia. Tentulah bila semua makhluk berhajat pada dia, zat kita Allah yang bagi jadi, zat kita hajat ke Allah Ta'ala. Sifat hidup yang ada pada kita, sifat ilmu yang ada pada kita, ada kehendak yang ada pada kita, kederat yang ada pada kita, kebolehan melihat yang ada pada kita, kebolehan mendengar yang ada pada kita, kebolehan berkata-kata yang ada pada kita. Tiada lain melainkan satu sumbernya, Allah. Kalau zat kita pun berhajat pada Allah Ta'ala, apatah lagi sifat kata kita, apatah lagi perbuatan kita, apatah lagi milik kita. Kerana takkan ada milik melainkan melalui usaha daripada perbuatan. Takkan boleh memiliki kuwah perbuatan sempurna ni melainkan adanya segala sifat, dan tak ada sifat melainkan tentu sabit sifat di zat. Itu prinsip. Ada bab khas kita memang bicara istilah-istilah tu, zat, sifat, af'al, dan ada istilah asar khas atau kita sebut ni asar syai' minal kainat. Kita bila kita tanam pokok, nampak macam kita lah tanam menumbuhkan pokok, betul kan? Macam tu kan? Betul. Nampak macam kita menumbuhkan pokok, betul kan? Kan kita tanam dia. Kita tanam, bukan kita bagi tumbuh. Okey, betul. Betul kan? Betul kan? Itu yang bagi sibil. Bagi kenal betul-betul. Faham elok-elok. Hadam betul-betul. Pasal kita nak hidup dengan berakidah. Bukan ikut kita je nak hidup lagu mana. Nak bagi betul fahaman kita dengan Allah Ta'ala. Kita tanam pokok, Allah bagi tumbuh. Kita makan nasi, Allah bagi kenyang. Kita minum air, Allah bagi hilang dahaga. Kita buka mata, Allah bagi penglihatan. Kita bang duk dengar ni bahasa kampung sikit kan. Bang dengar kan, bukan bang azan tu. Nak dengar ni orang panggil apa? Bang dengar lah, bang dengar. Apa bahasa? Perhati dengar. Habis bahasa kapur lah, bang dengar. Tu pun belah-belah utara tu kan. Perak bang dengar. Dulu guna bahasa bang lah. Duk bang dengar ni. Macam kita pula ni moden. Usha duk tengok. Usha kan. Tak boleh bahasa apa pun. Jadi kita usha duk tengok. Allah bagi penglihatan. Yang itulah yang kita nak tauhid tu ke Allah Ta'ala tu. Khasnya nak bicara tak mana. Takkan ada daripada kainat ni, maksudnya makhluk ni, antara makhluk tu tak usah sedarlah fikir-fikir makhluk lain. Kita ni makhluk ni. Tak ada apa yang ada pada kita ni yang kita sendiri, zat kita sendiri boleh beri kesan. Apa-apa kesan, apa yang kita nak buat. Kita hanya boleh, tu kalau bernafas pun, kita tarik nafas, kita lepas nafas, contoh. Apa yang berlaku kat pernafasan bila masuk dalam, lepas tu keluar balik tu, mana ada apa kita buat. Atas ikhtiar kita hanya ada ikhtiar, ada kehendak tu je. Urat nak tarik pun kita tak tarik urat. Jantung nak pam pun tak jantung nak pam. Paru-paru pun duk sedut tu, urat mana yang duk tarik, yang ada dekat kita punya tulang rusuk ni, mana yang tarik, mana yang kendur. Itu pun bukan dalam kawalan kita. Tambah pula masuk dalam apa, paru-paru ni, udara tu masuk, alveolus, betul ya sebut tu, macam tu lah kan. Salur-salur darah yang ada dalam paru-paru tu, dengan sebab tu maka dia akan mengoksigenkan darah kita apa, dan untuk membolehkan berlaku pembakaran dalam badan kita. Belajar sains macam tu lah disebutnya kan. Nak kata apa? Apa yang kita ada buat. Jadi nak menunjukkan apa? Tak ada apa yang berlaku perbuatan pada kita, melainkan yang sebenarnya yang buat perbuatan ni Allah. Tu yang Allah SWT. Yang ni akidah ahli sunnah wal jamaah kita berdasarkan ayat Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dia khalaqakum,
Dia yang mencipta kum kamu, wa ma ta'malun, dan dialah yang khalaqa ma ta'malun, dialah yang jadikan apa yang kamu duk buat tu, perbuatan kita ni. Tak ada apa kederat yang ada pada kita melainkan la quwwata illa billah. Bila Allah beri kesan yang berlaku dengan sebab perbuatan kita buat tu, kesan kita mutlak ya. Nampak suri. Memang saya dah sebut beberapa kali istilah-istilah tu. Rupa nampak kita. Tapi sebenarnya bukan hak kita. Bahkan daripada Allah Ta'ala. Jadi tauhidkanlah dia dari sudut. Kalau kita boleh buat taat, pujilah dia. Pasal semua ketaatan dan kederat upaya, bahkan zat dan segala sifat kesempurnaan dia bagi kat kita, tiada lain melainkan semua ada anugerah dan limpah kurnia dia belaka. Tak ada daripada kita semata-mata. Kita ni, kita la amliku li nafsi naf'an wala darran wala naf'an. Aku tak boleh milik pun sikit ya Allah kat diri aku ni mudarat manfaat. Wala hayatan wala nusyura, hidup nak bangkit semula, mati, tak ada apa kita nak boleh buat pada diri kita ni. Cuma pandang satu sudut, kita ada ikhtiar diberi. Ada kehendak yang kita boleh pilih. Yang tu pun ada pembahasan khas dia. Tapi itulah hal kita. Itulah hal kita. Di atas kita pilih itulah, maka tu taklif esok. Nisbah pembalasan Allah Ta'ala beri. Pembalasan tu pun limpah kurnia dia. Siapa? Kita kalau boleh taat pun taat, semua datang pada dia. Ni besar ni, buat tauhid ni. Yang faham yang tu ambil mana? La ilaha illallah. Tak mana boleh faham la ilaha illallah macam tu? Muftaqirun la iftiqar kulli ma adahu illa ilaih. Tidak ada yang berhajat kepadanya setiap sesuatu melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Itulah antara makna la ilaha illallah. Satu makna la ilaha illallah tu padat tu dalam kalimah tauhid tu, yang perlu dihurai, perlu disyarah, perlu dikembangkan. Yang kalau kita faham betul-betul maksud la ilaha illallah, macam mana ya Allah Ta'ala ajarkan melalui Nabi dan Rasul dia, yang mereka ni memang faham sungguh, dapat pula pada sahabat, tabi'in, tabi'in, alim ulama, tutup guru kita, para awliya semua, diajarkan pula kepada kita. Masya Allah. Kalau kita faham betul nisbah sebutan ni, tak ada sebutan yang istilahnya pendek, padat, yang merangkumi segala bab ketuhanan, melainkan la ilaha illallah. Satu, dia jadi afdal zikir, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahkan orang kafir nak jadi Islam pun tak ada ayat lain yang disyariatkan kita melainkan kerana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah akidah kita kan. Jadi atas sebut makhluk ni, balik pada asal bicara kita, apa dia? Makhluk kita, zat kita pun diberi jadi. Takkan ada mutlak kita sendiri boleh memberi bekas pada apa yang kita buat. Juga itu dah sebut, kalau kita makan nasi, makhluk pun nasi pun makhluk, air pun makhluk, kita pun makhluk. Kita lagi tinggi pada sahabat nasi dan air. Takkan kita minum air boleh berupaya menghilangkan dahaga kita. Kita yang ada akal ni pun tak boleh hilangkan dahaga kita, melainkan kena minum air. Dengan alasan-alasan akliyah diajar oleh ulama kita, supaya tepat dengan isi Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, apa sepatutnya diintiqad Allah. Satu ulama kita dibimbing hukum akal ni, bukan semata-mata akal, tapi hukum akal yang menyebabkan kita cerdik dan berakal, supaya dipuji. Buah bahasa itu termasuk dalam kumpulan dipuji. Macam itulah bahasa yang lebih molek.
supaya termasuk dalam kumpulan yang dipuji oleh Allah Ta'ala, itulah golongan-golongan yang berakal. Mudah Allah Ta'ala bagi kita di kalangan tu. Khasnya yang kita nak faham berakal ni apa? Makhluk tak boleh memberi bekas dengan sendirinya, dengan zat dia sama sekali. Baik. Jadi sambung kita kata dia, ni haza. Jadi kita sebut dah itu wala kulli hal tu, atau apa hal sekalipun, yang tu sambung ayat lepas tu. Kalau ikut sini tidak dia. Haza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'asiru bi tab'ihi. Kata dia, ini mana? Ni yang kita bicara yang lepas, yang terdekat, yang saat ni saya sebut, apa dia? Bila Allah Ta'ala buat kita, kita duk perasan zat kita lah yang boleh membuat satu. Kalau makan tu duk rasa zat nasi lah yang menyebabkan kita kenyang. Duk faham zat air lah menghilangkan dahaga kita. Kalau memang duk faham zat nasi tu, diri dia tu, zat air tu, diri dia tu, sebab nasi hilangkan lapar, sebab air hilangkan dahaga, masalah kita ni. Tak masalah macam mana? Masalah tak faham akidah, tak faham la ilaha illallah, tak tauhid Allah Ta'ala dari sudut af'al namanya, tak tauhid Allah Ta'ala dari sudut asar namanya. Pasal apa? Pasal tak faham asar yang dibuat oleh makhluk. Ya Allah lah sebenarnya mu'assir kulli syai'. Dengar sikit bahasa tu. Asar yang ada pada makhluk, kita kalau bodoh tak ngaji tauhid, memang kita takkan celiknya mata untuk mengenal Allah Ta'ala. Kerana semua asar daripada makhluk ni tiada lain melainkan dia adalah datang daripada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala dia adalah mu'assir kulli syai'. Dialah yang beri bekas pada setiap satu, bukan makhluk. Khas belajar bab ni ada bab qada qadar. Ada bab qada qadar. Jangan ada kitab lagi besar. Kita baca kitab kecil ni. Saya tolong syarah ni. Nak menunjukkan apa konten yang ada, apa tauhid yang mesti dipaham. Lepas tu, kalau tak ngaji kitab besar pun, ngaji kitab kecil ni dah tahu dah apa the whole view, apa sepatutnya perjalanan akidah kita. Walaupun ada bab-bab yang tertentu belum mantap faham lagi kat kita, tapi sekurang-kurangnya kita boleh faham macam mana nak view perjalanan kita atas muka bumi ini sebagai ahli tauhid, ahli yang arif dengan Allah Ta'ala, sebagai al-mu'min. Apa dia punya guideline dia, garis panduan dia untuk menyebabkan yang ni panggil ada iman ni dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Jadi kita punya pelajaran nak itulah benda besar, nak faham tu. Baik. Jadi atas kita bicara lepas, wajib i'tiqad bahawasanya makhluk ni takkan ada asara li kulli syai'. La ta'sira li syai'in minal kainat. Tak ada asar langsung. Sikit lagi ke Quran. Allah Ta'ala sebut macam mana? Afara'aitum ma tazra'un. Kamu tak tengok ke apa yang kamu tanam? Apa? Antum takhluqunahu am nahnu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu ke yang menumbuhkan ataupun kami yang tumbuhkan? Kat kita buat perkataan zira', maksudnya perbuatan menanam tu kita. Tapi menumbuhkan tanaman tu Allah Ta'ala. Dan bukan tanah, bukan air, bukan baja, bukan haba, bukan cahaya, bukan faktor-faktor sabab macam tu. Sabab Allah, dia antadbir alam, dia tak perlu sabab. Tapi dia buat alam ni dengan bersabab. Dan tak ada ke alam ni yang tanpa sabab. Tak ada. Pasal alam ni dipanggil alamul asbab. Mana boleh ada tak ada sebab? Pasal apa bodoh? Mesti ada punca, tak mengaji. Pasal apa bengap? Pasal apa? Ngaji tidur. Pasal apa terbakar? Kenapa tak boleh terbakar? Mesti ada unsur yang menyebabkan tak boleh terbakar. Kenapa dia ni basah? Kenapa yang ni berbau? Kenapa yang ni bahaya? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Kenapa yang ni cokodik? Kenapa jadi wahabi?
Mesti ada sebab. Kenapa ahli sunnah wal jamaah? Kenapa jadi wali? Tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Kaedah kita di alam sebab ni, datangnya Nabi Rasul ni nak keluarkan kita daripada i'tiqad kepada asbab ni. Bahkan i'tiqad pada musabbibul asbab. Istilah tu. Sekali lagi sebut, kita atas muka bumi ni walaupun kita tengok asbab, kita pun duk alam asbab, kita pun duk buat macam-macam sabab musabab. Bukan dengan tengok sabab musabab ni, duk alam asbab ni, kita berpegang dan i'tiqad, yakin, beriktikad dan mentauhidkan asbab ni. Bukan macam tu. Itu bukan tauhid, itu muta'addud namanya. Lapar nasi, dahaga air, nak senang duit, tak tauhid tu. Apa? Nisbah praktikal asbab, ala asbab. Memanglah itulah kena buat. Tapi bila berakidah tauhid, tak pandang asbab, bahkan kita pandang musabbibul asbab. Dan pandang tu bukan pandang dengan pandang mata. Yang tu sikit. Asbab pandang dengan pandangan mata, pandangan telinga, pandang dengan rasa, pandangan sentuh, pandang dengan bau. Itu makhluk. Adapun nak memahamkan dan merasakan musabbibul asbab, dia bukan mata kasar, istilahnya mata hati. Mata hati tu apa? Kenal. Yang ngaji Urdu disebut apa? Pehchan hai. Allah Ta'ala ni dia bagi kita kebolehan untuk kenal dan kebolehan untuk idrak Allah Ta'ala. Dia bagi kita sebenarnya. Satulah kita ni dihukumkan berakal tu, pasal itulah. Pasal diberi pada kita satu salah, satu keupayaan. Yang keupayaan ni tak ada pada haiwan, tak ada. Yang ada hanya pada manusia dan jin. Keupayaan apa? Keupayaan untuk boleh mengenal Allah Ta'ala. Keupayaan kita untuk faham Allah Ta'ala. Keupayaan kita untuk hadir hati ke Allah Ta'ala. Boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi jaga dalam duk boleh tu, pasal sunnah Allah Ta'ala jadikan pentadbiran alam ni apa? Ada perkara yang menggagalkan kebolehan hati kita tu, disebabkan jatuh hati, jatuh cinta pada asbab-asbab yang kita buat, dan dalam asbab ni yang menyebabkan jatuh minat kita kepada asbab, tak ada minat langsung kepada musabbibul asbab. This is our big problem. This is our problem. Apa yang kita duk baca ni, how to dissolve all this problem. Bunyi yang putih sikit terang. Inilah masalah kita, inilah masalah besar kita. Tuan-tuan, saya tak tahu. Saya rasa saya masalah besar lihat ni Masalah besar macam mana? Cepat jatuh hati kita ke makhluk. Kalau bau wangi ke macam mana? Siapa kenyok wangi ni? Dia orang beli mana? Sebotol berapa? Murah tak? RM10. RM10 boleh beli sangat, beli saya 10 botol. Betul. Cepat jatuh hati kita. Tapi kalau kita dapat rezeki, tengok lagi ada orang hantar roti canai. Bukan roti canai biasa. Roti canai sarang. Tak faham sudah. Benda tu kan. Hantar ni. Dia bagi nasi apa? Nasi kerabu. Siapa? Berapa tu buku tu? RM4.50 tu. Telur masin. Hantar pulut lagi. Pulut inti, pulut sambal. Contohlah kan. Jatuh hati tak? Siapa hantar ni? Wallah, seronok kita. Jatuh hati tak pada Allah yang bagi rezeki? Jeng kreng, kematu, batu. Yang ni lah masalah kita. Saya tak sebut tuan-tuan ni, saya sebut saya ni. Jadi apa jalan nak keluar pada hal tu? Ya. La ilaha illallah. Apa dia? La asara li syai'in minal kainati illallah. La ilaha illallah. Tak ada satu pun daripada makhluk ni boleh beri bekas melainkan Allah. Tak ada siapa. Kalau orang yang hantar rezeki, tengok orang, terima kasih. Itu atas kaedah bahasa dan budi. Itu lah. Dah orang berbudi, kita berbahasa lah kan. Terima kasih. Terima kasih dong Keladi. Terima kasihlah. Allah je boleh balas jasa kamu. Doa sikit untuk dia. Barakallahu fiik.
jazakallahu khairal jaza, jazakallahu khairan katsira. Doa untuk dia. Apa tu? Yang dibagi kat kita ni, la ilaha illallah. Apa dia? La asara li syai'in minal kainati illallah. Saja saya tunjukkan kaedah-kaedah sebut dengan apa kita sebut dalam kitab tu, yang itulah nak dibawa hadir hati dalam kita sebut la ilaha illallah. Kita sakit nak ubat dah, memang dah biasa dah lama nak ubat 30 tahun dah, misalnya lelah bubuk ini hilang tu mana apa lega, tak ada hak tu susah hati kita, bahkan rasa macam itulah hidup yang kita pula. Masalah tu bukan masalah tu atau saya pakai lah inhaler buang campak parit, bukan. That's not the way, that's not our way, that's not Islamic way. Sebab buatlah sebab. Apa yang patutnya kena ambil ubat, kena ambil sebab. Tapi hati kita tak duduk di alam asbab ni. Hati kita basirah hidup, kita pandang musabbibul asbab. La ilaha illallah, la ta'sira li syai'in minal kainati illallah. Macam mana nak keluar daripada kemelut tu? Macam mana? Tak ada jalan lain. Apa jalan? Uzkurullaha zikran katsira. Abka haqqa yadul haq bahut hai. Wa bahut karo. Benda ni. Allah, ingat Allah Ta'ala ni, ingat banyak-banyak sungguh lah. Dan antara ingat tu jalan dia ilmu. Ni kita duk mengaji ni ilmu ni. Supaya faham. Kita faham tu dah faham, hadam elok-elok. Lepas tu apa? Pakai lah. Bukan mengaji ni adam-adam. Lepas tu pergi campak parit. Tu simpan dalam buku, tutup. Buat apa? Ilmu ni nak faham, lepas tu nak bawa, nak pakai. Inilah amal harian kita. Amal harian kita. Tadi gelap ni cerah. La ilaha illallah, la ta'sira li syai'in minal kainat. Matahari Allah yang bagi terang. Matahari alat laluan, sabab bagi terang. Allah tak perlu matahari, tapi dia zahirkan melalui matahari. Matahari ni apa? Alamat nak mengenal Allah bagi terang. Itu bahasa ulama kita senang. Ada bahasa-bahasa kadang orang ajar tauhid berbelit-belit. Kan? Saya kata berbelit-belit tu macam tak payah sebutlah hak berbelit, sebut elok je lah, senang. Apa sebut berbelit-belit kan? Kadang bahasa yang diajar tu nak faham tauhid tu susah, jadi berbelit-belit. Ni dengar elok. Saya mengaji pun tutup guru duk ajar. Alhamdulillah bertemu, dia bertemu kan. Allah Ta'ala bertemu dengan kita dengan guru yang ajar dengan bahasa tauhid ni. Senang je Adam. Boleh je. Kalau saya ngaji lewat arwah batin tu, bahasa dia lalu kan. Lalu tu. Nah, asbab, musabibul asbab tu istilah Arab sikit lah. Habis-habis tak kerti asbab, musabibul asbab, nak sebut berlarut-larut lidah nak menyebutnya. Apa gitu? Janganlah susah kat situ. Apa dia? Ambil perkataan mudah ya, apa dia? Lalu. Itu apa? Tengok cerah ni apa? Allah lagi cerah. Matahari laluan lagi cerah. Takkan lalu pun tak boleh nak ingat. Tak apa lagi sekali. Bodoh kat tu. Bebai tu ke mana? Tu saya kasar sikit lah. Saya pun bukan ingat kuat anak terang mana pun. Tapi nak kata, bukan benda susah benda ni. Cuma dia susah apa? Susah lawan nafsu. Tu ya. Susah nak keluar daripada gurur. Susah nak, dengan kita tengok mata ni, dengan tu hilangkan keupayaan mata tu, hadirkan keupayaan mata hati. Macam tu kot bahasanya. Nak pandang mata hati ni, dia kena latih. Tak latih tak mau. Apa latihan dia? Sebelum nak latih zikir, sebelum nak latih supaya hati hadir, latihan awal ilmu. Hadamkan ilmu ni dulu. Apa dia? Makhluk ila makhluk. Makhluk takkan jadi khalik makhluk. Allah sajalah ada sifat uluhiyah. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Makhluk tak boleh bagi asar. Allah lah muassir. Arab lagi sikit itu. Allah saja beri bekas. Allah saja
yang menghidup, memati, Allah saja yang boleh beri mudarat, manfaat, Allah saja yang boleh menegah dan memberi. Tak ada apa daripada apa yang ada semua ni, melainkan satu sumber je, Allah. Allah siapa? Dia ilah. Dia tak ajak pada satu. Kita makhluk, semua makhluk pada ajak. Tu tauhid dah. Macam mana nak sentiasa sedar? Nak sedar, ambil faham istilah tu, ambil mana boleh, pasal istilah tak dapat tidak juga. Kena faham. Kalau ambil bahasa mudah contoh, saya pergi macam mana? Kita ni asbab, alam ni alam asbab. Kita dah buat hari-hari asbab. Mana nak guna bahasa asbab? Tauhid kita macam mana? Pandanglah musabbibul asbab, yang membuat segala sabab ni. Tak ada siapa pun yang boleh duduk makam kedudukan musabbibul asbab illallah. Makhluk asbab, 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 pasal kita duduk makam sabab. Sebab macam mana dapat duit? Kerja. Macam mana boleh ada kerja? Pandai. Macam mana boleh pandai? Saya dulu belajar, dulu dapat latihan, masuk Giat Mara, contohlah kan. Ni masuk jadi doktor, ni jadi engineer, ni pelukis pelan, yang ni noreng getah, ni ambil sawit, ni buat kontraktor, ni bocor simen, ni wiring. Sebab kan, asbab kan. Macam mana boleh wiring? Dulu duk tengok bapak aku duk wiring. Dulu aku masuk Giat Mara, ambil bahagian wiring. Dulu masuk politeknik ni, dulu masuk vocational lah ni. Ataupun dulu pernah ni, ataupun study, aku baca buku kan. Asbab, asbab, asbab. Ni alam kita, alam asbab. Kita boleh lahir apa? Mak bapak kita sebab lahir kita. Asbab. Siapa musabbibul asbab? La ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah tu. Tak mana boleh makna la ilaha illallah tu? La apa? La iftiqaru kulli ma adahu ilahi illallah. Tak adalah yang semua makhluk ni mesti berhajat pada dia, melainkan Allah. Itulah makna kedua pada dua makna pada la ilaha illallah tu. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu satu, dan iftiqar kullu ma adahu ilaihi illallah. Dua makna besar. Dua makna besar. Atau istilah tu ni, maka asbab. Kita semua sabab. Sabab. Macam mana boleh faham ni? Mengaji. Sabab. Siapa tak faham ni? Tak mengaji. Sabab. Mana yang salah kita, dia tak cuai, mengakulah kecuaian diri. Rabbana zalamna, itu syariat. Ikutlah syariat. Mengakulah salah diri. Mengakulah bodoh. Ada orang bodoh tak mengaku bodoh. Itu masalah kita. Jahat tak mengaku jahat. Bahkan mengiktiraf yang jahat tu baik. Itu masalah. Yang benda kufur dikatakan iman. Masalah. Wahabi dikata ahli sunnah wal jamaah. Masalah. Benda yang tak masalah jadi masalah. Itu masalah lah. Benda yang masalah dia kata tak ada masalah. Contohlah kan. Dan ni dia orang duk bising apa? Gambar capal tu pun jadi masalah tu. Gambar capal tu jadi masalah. Kelakar. Tak sepatutnya duduk di mihrab di depan kata dia. Sembah capal. Kalau yang tu kata sembah capal, sejadah tu ada Kaabah tu, kau sujud dekat Kaabah tu. Tak gila kau, lagi kapi, kau nak guna bahasa kapi kan? Lagi kapi daripada sujud kat sejadah yang ada gambar Kaabah tu, daripada semayang menghadap gambar capal. Apa bodoh ni? Tak boleh saya kelakar ada. Kau marah pun. Jadi muskil lah orang zaman lah ni. Pelik lah. Sejadah yang ada gambar Kaabah tu, duduk sujud tu, tak pernah pun dia bising kata yang tu sembah Kaabah tu ya. Kita sembah Kaabah. Adalah tu gambar tu duduk depan tu. Lah. Sepatutnya kalau atas ikut SOP syarak betul lah, kalau kata tak boleh bubuh sama capal yang kat depan tu, sejadah ni haram bercorak lah. Mesti sejadah semua putih. Macam mana putihnya hati kita ke Allah Ta'ala, macam itulah putihnya sejadah. Color pun tak boleh. Kau bukan boleh sembah color. Hijau, color hijau. Biru, color biru. Corak empat segi. Gambar Masjid Madinah. Oh, kau sembah Masjid Madinah. Gambar masjid tu masjid apa?
Masjid Ubudiyah. Oh, Masjid Ubudiyah. Ni gambar apa? Gambar Kaabah. Tambah yang dia punya sejadah kecil tu, betul-betul gambar Kaabah tu. Macam mana? Oh, dia sujud atas tu. Maksudnya tu, kau sembah Kaabah lah. Apa? Bengap macam tu. Saya nak cerita apa? Ada benda yang tak jadi masalah tapi jadi masalah. Astagfirullah. Ni rosak kita. Rosak lah. Lain. Yang kita duk ajar akidah ni yang betul-betul ni tak mau dengar. Tak mau dia belajar, tak mau dipaham ni. Berapa orang pun nak dengar. Astagfirullah. Masalah kita tu. Rosak masyarakat kita. Jadi popular lah hari ni kan. Cuma kot dia orang tak tahu lah kan surau masjid mana yang ada gambar capal tu yang duk tengok hari-hari. Tak heran kami kenal lah. Pondok mana ni. Madrasah mana yang ada ni. Masjid mana yang ada ni. Kalau tulis gambar Allah, tulis Allah kali buat alif lam lam ha. Hang sembah alif lam ha tu. Bodoh. Kalau nak kata kapi-kapi sembah alif lam ha, kan sembah apa? Tambah huruf. Siapa macam mana nak sembah Allah tu? Kalau hang duk sibuk kata yang tu adalah hukum syirik, hang sembah Allah tu macam mana hang sembah Allah? Hurai aku nak dengar. Macam mana hang sembah Allah? Kata Allahu Rabbi tu, hang faham Allahu Rabbi tu macam mana? Aku nak dengar. Hang kata la ilaha illallah tu, hang faham apa la ilaha illallah? Aku nak dengar. Mari. Astagfirullah. Baik. Jadi atas kita bicara asal yang ni yang kata mustahil zat makhluk. Sabab ni makhluk ni, masih Allah ni. Dia boleh beri bekas, dia boleh membuat sesuatu bizatih dengan dekat dia. Mustahil. Bahkan bukan saja mustahil, mengiktikadkan sedemikian adalah kufur. Dengan ijma' ulama, tiada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata dia iktikad makhluk ni, dia muasir bizatih. Yang tu yang maksud kata mustahil dan mestilah dia boleh mustahil akan ada pada makhluk ni. Makhluk walaupun sebesar zarah tak akan ada zat makhluk walaupun sebesar zarah untuk jadi asar kepada syai' minal kainat. Pasal dia guna bahasa Arab ni tu la ta'sira li syai'in minal kainat. Dia ada la nafi lil jinsi, la ta'sira li syai'in minal kainat. Macam mana la wasiyata lil waris. Macam mana makna la ilaha illallah. Mana tu? Yang tu ngaji nahwu tu. Faham nahwu tu, sedap tu ayat tu. Sedap tu. Macam mana sedapnya la ilaha illallah? Macam mana sedapnya la darara wala dirara. La ikraha fid din, la wasiyata lil waris, la nabiyya ba'di, la apa lagi? La salata illa bi fatihatil kitab, la imana liman la amanatalah. La tu la nafi lil jinsi ni. Kalau Jurumi ada sebut ilam anna la, babu la ilam anna la tasibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar. La tu ngaji nahwu tu. Besar tu faham nahwu tu, yang duk pondok ngaji nahwu faham Arab, nak faham betul-betul tauhid ni. Dah faham tu, yang tu alat ni dia ajar ni lah yang nak bagi dapat. Alat tu berkakas ha. Kita kalau kereta rosak nak kena buka spana skru tu alat, bukan nak spana tu alat. Tapi tak ada tu tak boleh nak buat. Yang penting kereta tu boleh berjalan. Yang ni orang tak ada alat pun, yang betul kita berjalan betul. Kita boleh berjalan, alat tak ada sekalipun, pergi jumpa orang yang ada alat, ajar bagi betul kereta. Macam tu prinsip dia. Kita alat tak tahu nahwu apa, sorok apa tak kerti, jumpa orang yang boleh tunjuk kita macam mana jalan betul, macam mana boleh kenal orang Taala. Tu yang penting. Alat tak ada, macam mana pun bila ada alat boleh pomen sendiri, seronok tak? Kita rosak tak payah panggil pomen, sendiri pomen. Bagus tak? Bagus. Oh, tu sedap sekali. Pasal ada alat boleh pomen. Tapi kalau tak ada alat kena pergi jumpa pomen. Soalan jumpa tak pomen? Pergi jumpa tak orang boleh pomen akidah-akidah ni? Jumpa tak tok guru yang boleh detect, orang yang boleh detect kita punya akidah, boleh sedarkan di mana kita punya masalah kan? Sikitlah situ.
Itu yang dia kata, masalah ni, kata dia, jika engkau takdirkan, andaikan bahawa sesuatu daripada kainat, baca tu kainat tu, kainat, itu memberi bekas dengan sifat tabi'i. Istilah sifat tabi'i dalam kitab ni setengah kitab dia guna bahasa bizatih, dengan zatnya. Pasal bila zat makhluk ada, misalnya contoh, air boleh beri bekas dengan tabiat air menghilangkan dahaga, makanan boleh mengenyangkan. Salah, bukan macam tu. Akidah kita tak diajar dalam iman ni beriktikad dengan hukum adat, dengan hukum tabiat. Dengan tabi'i, kita tak diajar akidah dengan tabi'i, hukum tabi'i alam. Hukum tabi'i alam bukan bab iktikad. Iktikad keluar daripada hukum tabi'i tu, faham pada hukum siapa musabbibul asbab, siapa khaliq tabi'i, siapa yang dia dabbar tabi'i, siapa yang mentadbir tabi'i. Saya tabi'i ni terbelit-belit, tapi Melayu sebut tabi'i peranan Arab tabi'i, tabi'ah. Siapa yang beriktikad dengan tabi'i alam ni, pasal awan cumulus nimbus ni lah menyebabkan hujan misalnya. Cumulus nimbus, kita belajar sains macam tu kan, kelas sains dulu kan, cumulus nimbus kan, apa cumulus nimbus, awan tu kan, ada awan cumulus nimbus, awan apa lagi, awan simulus, awan apa lagi, lupa lah. Satu pun tak pakai. Tauhid nak pakai, yang tu tak faham tak apa. Saya belajar agak, saya tahu kan. Tapi tahu tu pun nak buat apa? Nak bangga dengan pengetahuan tu, tak ada pasal. Tapi nak kata yang tu apa? Tu asbab. Itu kainat. Takkan dengan sebab bintang macam ni, kajian cuaca menunjukkan bahawasanya akan berlaku rubut taufan apa-apa. Ramalan cuaca. Itu ramalan. Satu. Lepas tu yang ada tu, yang tu asbab, sabab kan. Bertukar angin monsun macam ni, hujan macam ni, berlaku ribut taufan ke apa, angin siklon, tsunami lah, apalah contoh-contoh macam ni. Apa? Tu asbab semua. Pandanglah musabbibul asbab. La ilaha illallah, la ta'sira li syai'in minal kainat. Saya nak sebut apa? Ini tabiat. Hujan turun, sobor pokok. Mana ada anak naik, habis digeritnya akar pokok pun habis mati. Dia kata, anak naik banyak. Ni anak-anak lah punca ni. Ni semua sabab tabi'i alam. Akidah macam mana? Akidah bukan tabi'i alam. La ilaha illallah. Baik. Jadi asal kita isu bicara atas jalan asbab ni, yang ni dengan tabi'i. Dan memaham tabi'i ni, memang ada istilah dalam ilmu tauhid, orang yang beriktikad dengan tabiat tabi'i alam ni, atau bab akidah yang ni dipanggil puak orang yang beriktikad tabi'iyin. Dia tabi'iyin, ahli-ahli tabi'iyin. Apa sikit? Macam mana tengok sihat kan ni? Obat. Pasal apa pokok subur ni? Baja, tengok baja apa aku pakai. Tengok buah kau besar-besar. Tengoklah kita pakai bertegasi, kau pakai tanah. Tanah kau pun tanah kering aja, mah lombong. Kami pakai bertegasi, tengok baju brand apa. Contohnya ni. Kita pakai memang tak pergi ke orang salah langsung, duk pegang dengan tabiat tu. Pasal apa bisnes hang maju? Tengok aku market lagu mana. Duk pegang dengan tabiat tu. Pandai hang buat kerja ni. Buat kuih sedap lah. Tengok bahan apa aku pakai. Tengok aku punya experiential. Aku buat benda macam ni. Berapa? 40 tahun dah buat kerja ni. Tabi'i semua tu. Tak pandang Allah Ta'ala langsung. Apa masalah ni? Masalah besar bab tauhid ni. Yang ni lah dipanggil tabi'iyin. Siapa duk i'tiqad dengan tabi'i? Pasal apa anak banyak ni? Bapak subuh. Ni pun nak menyuk ni, tapi sabit tahan ni. Tak langsung pergi ke orang Ta'ala. Orang Ta'ala kata apa? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Keluar daripada tabi'in tu. Proses pemandian tu kamu buat anak ke? Ke Allah yang bagi cipta anak tu.
Allah yang bagi berlagu proses tu. La ilaha illallah la ta'thira li syai'in minal kainat illallah. Tu besar tu akidah tu. Baik. Yang tu tabi'in, kena keluar sifat tabi'in. Buat tabi'in ni ialah yang ni lah yang ghalib ada ni. Ghalib ada. Kita ahli tauhid tidak. Walaupun kita buat sabab-sabab macam mana? Apa? Allahu yassara lana. Allahu yassara lana. Allahu yassara lana. Allah telah mudahkan kita. Boleh buat semua apa semua ni. Allahu yassara lana. Dia yang mudahkan kita. Macam mana? Allah yu'tina afiyah. Allah yu'tina sihah. Allah yang bagi kita afiat. Allah yang bagi kita sihat. Allah yu'tina iman. Allah yu'tina ilma. Dia yang bagi kita ilmu. Dia yang bagi kita pengetahuan. Dia yang bagi kita berkat. Dia yang bagi kita hujan. Dia yang bagi kita rezeki. Patutnya nisbah kita punya zikir mulut dan tauhid ni tak pergi ke tabiat sikit pun. Benda asbab dibuat. Dan dunia pun dunia asbab, alam buat alam asbab, pergi buat semua asbab, tapi di mulut apatah lagi di hati ya. Macam mana? Semua Allahu yassara lana, Allahu yassara lana, Allah yassara lana. Ataupun yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Bila dapat selesai, alhamdulillah Allah mudahkan kami. Dengan basirah, dengan terang mata hati, pejam dengan tengok, pejam dengan pandang makhluk ni, pandanglah khalik makhluk. La ilaha illallah, Allah yassara lana, Allah yassara lana, alhamdulillah ya Allah yassara lana, Allah yassara lana, Allahu yaqdi hajatina. Allah yang tunaikan segala hajat kita. Wa qadil hajat, ya qadil hajat, iqdi hajatina, hawaijana. Tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Dapat tunai, alhamdulillah Allah yang yaqdi hajat. Dia yang tunaikan segala hajat dan keperluan kita. La ilaha illallah. Ni nak faham la mu'tiya wa la mani illallah. La razi illallah. La ilaha illallah la ta'thira li syai'in minal kainat illallah. Baik, yang tu tabi'in, keluar daripada akidah tabi'in ni. Apa kaedah kita? Keluar daripada akidah tabi'in, pergi kepada akidah muwahhidin. Tuhan Ta'ala. Keluar daripada akidah tabi'in, bukan maksudnya keluar daripada pergi buat benda-benda yang sabab-musabab ni, yang buat bodoh itu. Jangan buat silap, jangan silap dengar tampar lagi sekali. Jangan buat tidur tu menyanyi. Saya punya ayat macam tu lah selalu kan. Saya ada orang yang kita duk cerita tu, dia faham kot lain. Kita duk cerita bab akidah, dia duk tinggal asbab. Pasal apa hang tak makan? Aku tak mau makan. Aku nak yakin dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Aku nak belajar yakin dengan Allah Ta'ala. Kepala otak hang macam tu. Hang puasa lain hal. Puasa memang syariat. Dan puasa sebenarnya nak latih tu lah. Puasa ni bukanlah untuk lapar dahaga ya. Siapa ni? Sonok puasa. Bukan. Puasa ni untuk latih, nak kata tak berpegang dengan makan minum. Untuk kita rasa ada tenaga tu Allah yang bagi kuwah kat aku, la quwwata illa billah. Tak pula orang tak puasa maksudnya tak ada akidah. Bukan macam tu. Orang berpuasa pun walaupun makan minum, tetap akidah mesti la ilaha illallah. Tak akan pergi pada tabiat, bukan makanan mengenyangkan aku, tapi atas jalan sabab, buat sabab untuk hasilkan sesuatu. Puasa ni dia bagus sama, dia ada latihan supaya tinggalkan asbab. Dia pun termasuk dalam syariat, tinggalkan asbab, pandanglah musabibul asbab. Walaupun tak makan, teruskan buat kerja harian tanpa tergugat walaupun sedikit. Bahkan orang tak perasan pun kita puasa, walaupun kita duk puasa. Orang kata macam tak puasa, aku tengok. Astagfirullah, yang gila tak puasa bulan Ramadan. Puasa lah, ni tengok kuat je. Allah yang bagi kuat. Saya ngaji, tidak tunggu macam tu. Kita duk puasa letih, lembek. Dia kata, ni lembah ni bukan macam ni. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah bukan macam ni. Kita diajar, dilatih. Puasa ni syariat dia berlapar tu. Maksudnya dalam keadaan berlapar tu, betulkan akidah kita bukan makanan dan minuman yang menyihatkan kita. Allah bagi sihat kita. Walaupun lembek tu, buat aktiviti macam tak lembek. Macam mana nak buat? Dia di atas kitanya mindset satu. Satu,
belajar akidah ni betul mindset. Betulkan mindset. Bukan berpegang pada asbab, walaupun duk alam asbab, tapi berpegang pada musabbibul asbab. Betulkan mindset sebenarnya. Belajar akidah, betulkan mindset. Dengar sekali sebut. Betul akidah ni, betulkan mindset kita. Walaupun tak makan, Allah baginya. Allah bagi sihat, Allah bagi kuat. La quwata illa billah. Kalau makan pun, betulkan mindset. Bukan makanan bagi kita sihat. Betulkan mindset. Makan ni atas jalan sebab taufik ingin. Allah bagi sihat aku, Allah bagi kejangan aku. Betulkan mindset. Mindset mesti betul. Akidah lagi betul. So saja saya tunjuk mindset ni. Mindset sini, kepala otak ni bagi clear sini. Ni, kepala otak ni. Macam mana nak faham ni? Faham elok, bagi faham. Faham. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Allah Taala bagi faqih dalam din. Oh, khasnya tauhid. Dah bukanlah maksudnya tinggalkan sebab. Dengar elok tu. Kalau kata tinggallah sebab, Allah Ta'ala tak bagi mukjizat pada Nabi Rasul. Ada mukjizat tak? Bukan sebab, qawi punya sebab. Dia bagi. Yang sebab tu orang lain tak boleh buat, hanya Nabi dan Rasul. Lalu kot dia boleh buat. Allah Ta'ala bagi sebab qawi tu. Kalau ikut, apa masalah? Tak ada mukjizat pun Allah Ta'ala nak bagi beriman. Allah Ta'ala boleh buka pintu hati orang beriman. Mudah. Memang mudah, tapi dia tak buat macam tu. Dia bagi apa sabab untuk beriman tu sangat kuat sampai dia bagi mukjizat. Satu, kita ni sebab ni sabab buat, pergi perang, baju perang apa, baju pufri apa, buat semua. Kalau dah tak ada tu satu hal, tak ada buat cara tak ada buat cara ada. Nak kata apa? Ada ke tak ada ke tetap akidah kita Allah. Satu nak sebut ni, puasa ke tak puasa ke, la quwata illa billah, tetap sama. Walaupun puasa ke tak puasa apa nak kata, menghilangkan dahaga ni Allah. Tetap mindset mesti betul, akidah mesti betul, akidah mesti betul. Cuma orang boleh puasa ni, jangan segi puasa lembek semayang pun tak mau siapa lembek tak larat nak semayang, saya duduk puasa tak ada pasal. Puasa semayang, bangun tak semayang dengan sebab puasa, buka puasa semayang. Oh betul. Takkan puasa tinggal semayang? Gila apa? Zaman saya dulu ada budak-budak rajin puasa, dengan sebab puasa tak mengaji. Siapa? Tak mau pula tahun sahur. Puasa sunat ni. Puasa sunat ni. Ada? Saya tengok ngaji tidur. Dah agak dah. Boleh kenal perangai budak-budak. Yang tidur lah kenyang, makan nasi lemak sama 3-4 bungkus, kaki membuta ada tak? Ni tak? Kaki puasa. Tapi dengan sebab dia puasa, dia tidurnya. Tidur. Pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur. Dah buka puasa, dah makan masa maghrib kan. Maghrib pun tidur, lepas isyak pun tidur. Jadah apa kan puasa? Budak-budak saya lah tu, puasa apa ni? Ngantuk ni. Puasa Ustaz nanti. Buka puasa. Ngaji pada Ain puasa sunat. Buka puasa, jangan buat bodoh dengar aku ajak syariat ni. Boleh? Faham saya sebab apa? Saya ngaji dulu pun tok guru ajar itu. Saya apa saya ajak macam tu budak-budak saya. Kena perhati semua, apa masalah kadang. Yang ni tak puasa tapi ngaji bengap, tidur yang apa masalah ni? Makan nasi orang bungkus. Puasa. Ui suruh puasa pula. Siapa? Pasal sebab tak puasa, tidak. Puasa. 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 Kalau tak puasa apa? Imsak. Aku tahan lah. Aku tak pergi makan. Ini jangan pergi makan. Tambah kalau kawalan makan, kita yang jamu makan kan. Ini saya pergi makan. Ini bagi dia puasa. 100 biji nasi dia bagi kat dia. Biar dia lapar. Lapar dia tak tidur. Kan kata bagus puasa kan. Itu yang puasa dia jadi bagus. Ada orang dengan puasa dia jadi lembek. Yang nak tu apa? Bukan diri puasa tu. Kalau diri puasa fardu ialah fardu tu mesti lah. Mana boleh tinggal syariat. Tapi kalau benda-benda sunat, bukan diri puasa tu. Satu Imam Abu Hanifah. Mana? Abu Hanifah katanya. Nu'man bin Sabit. Dia kata apa? Dia tak akan, apa, saya tak ingat berapa umur tu disebut tu,
Tapi sepanjang hidup dia, antara dia ni, dia hanya kalau puasa adalah Ramadan je. Masa lain dia tak puasa. Bila orang tanya dia pasal apa, hang tak puasa pada bulan lain daripada Ramadan? Pasal dengan sebab aku puasa, aku tak boleh nak buat apa sepatutnya aku kena buat. Nak baca Quran, nak boleh mengajar. Kederat yang dia nak pakai tu tak boleh nak buat dengan sebab dia puasa, pasal yang tu melemahkan jasad dah. Dia cari asbab, kena tak puasa, pergi makan apa sepatutnya kena makan untuk taqwiyatul jasad. Memang itikad dia betul, ulama besar tu, ulama ahli sunnah wal jamaah tu, betul apa? Walaupun dia tak puasa sunat, tapi akidah dia, mindset dia betul. La ilaha illallah. Yang kita duk puasa hari-hari, duk tidur, ya. Tak jadi tu. Jadi tu. Saja sikit sebut tu. Tak, betul akidah. Kita bukan buat akidah tabi'in, kan? Kita muwahhidin. Bila muwahhidin ni, semua yang ada kat kita mesti rujuk ke Allah Ta'ala. Sabab adalah sabab. Duduk pun makan sebab. Kena syariat sabab. Tak boleh tinggal sabab. Ngalalah tu. Adapun jika engkau mengandaikannya, wa in qaddarta ana syai'an, mana dia? Wa amma in qaddartahu mu'athiran biquwwatin. Jika engkau mengandaikannya, nya apa? Kainat ni, makhluk ni, sebagai memberi kesan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya. Ni dia nak guna bahasa quwwah pula. Tadi atas tabi'i, tabiat. Bahasa Melayu kadang kampung-kampung kita sebut apa? Bi'at lah dia ni. Ngaji tidur. Bi'at. Tu kadang bunyi kapur je lah. Bi'at. Bisa dengar? Lama lah tak dengar bahasa-bahasa tu. Orang tua-tua kita memang bahasa dia tu. Dia ni bi'at lah. Bi'at. Tu bahasa kapur lah sikit kan. Dia ni. Passion dia dah. Ni passion dia. Passion dia dah. Kalau dia ni kan. Macam tu lah. Passion dia lah. Duk passion. Passion tu tapi lah. Passion dia lah. Jadi bukan passion, tapi jadikan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya. Asal bahasa Arabnya mu'asiran biquwwatin ja'alahallahu fihi. Dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan padanya, sebagaimana yang disangkakannya oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Satu lagi passion. Dia bukan dengan bi'at, dengan tabiat, dengan proses ataupun zat makhluk tu sendiri. Tabiat makhluk. Tabiat dah. Ada air minum. Oh, air padang api. Tu. Akidah dengan tabiat tu. Kita apa? Nak padam? Ngapi. Pergi padam? Alhamdulillah. Allah padam. Oh, cuma bila nak sentiasa 24 jam dengan akidah macam tu, tak ada jalan lain. Zikir, fikir. Itu kita punya prinsip. Zikir, hadir. Zikir, fikir, hati hadir ke Allah Ta'ala. Rujuk Allah Ta'ala. Itu kaedah kita. Dia akidah kita. Ni bukan cerita ilmu asrar, rahsia-rahsia gila punya alam ghaib. Bukan. Ini cerita akidah. Usul akidah ni. Yang ni bab yang disangkakan oleh orang jahil, bab apa? Ada istilah quwwah yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk. Yang ni kalau istilah quwwah yang Allah Ta'ala jadi pada makhluk ni, zaman lah ni, istilah yang dipakai ni, nutrition lah. Pasal apa ni? Makan suplemen hak ni. Pasal apa ni? Aku makan omega 3. Ni apa? Saya makan B-complex. Oh, dulu masuk lah B-complex ni kan. Ni tak bunyi lah. Saya makan omega 3, 6, 9, 20, 12. Macam-macam omega ada lah ni. Dulu ingat omega 3 lah. Betul. Dia apa? DHA. Apa bala tu saya tak kerti nak sebut ni. Macam mana pun, apa? Berapa ramai orang yang duk itikad macam tu? Siapa? Tengok nak beli pun makanan, tengok buka nutrition facts. Oh, ni banyak protein ni. Oh, yang ni, ni banyak karbohidrat, ni lemak, tak boleh. Oh, jadi bukanlah maksudnya menafikan hal tu. Tapi nak kata ramai orang bila dia dah ambil benda-benda macam tu, dia rasa ada sesuatu, itikad dia macam mana? Yang inilah quwwatin ja'alahallahu fi. Inilah kuah daya yang ada pada dia. Bahasa lah ni kuah ni nutrition lah. Maksud apa? Aku makan vitamin. Ni apa? Sekali pun habatus sauda. Contoh. Sekali pun makan madu. Sabab ialah sabab.
Kalau atas makan madu, kaedah mudah saya ngaji tu guru ajar apa? Sekali pun makan madu macam mana? Allah kata fihi shifa'ul linnas yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifa'ul linnas. Keluar nak cerita syifa, Allah Taala kata syifa. Minumnya madu banyak mana? Tak sebut pun dos macam mana. Makan je. Cuma makan banyak otak kepala. Apa? Bukan luruh rambut Rambut masuk otak kepala. Jangan tak faham bahasa majazi. Apa? Mahal. Sekilo 200 ada, sekilo 300 ada, sekilo 400. Hak sekilo RM50 ada ke? Beli tu. Tu tak otak kepala tapi saya silap darah tinggi siapa? Bukan madu. Itu tiruan. Murah lah. Kita nak beli hak demo akan banyak pokok tu kan kata dia. Saya ada kawan-kawan saya yang duk ambil madu ni. Kawan bagi kawan saya macam tu kan. Kita tak jumpa dia direct. Kita dah ambil madu pun pada orang yang memang broker pergi ambil, orang yang kabat-kabat pokok pergi ambil madu tu. Ada orang yang tak biasa naik pokok, pergi naik pokok madu tu, pergi ambil experience lah, pakai baju tutup muka, pergi ambil. Dia apa? Pergi ambil boleh buat turun. Boleh buat turun tu. Dalam baldi apa sangkut kat badan buat turun. Kata dia. Hak ni sekilo 1,000 aku tak jual kata dia. Macam mana dia boleh jual sekilo tu RM10, RM20? Nak panjat pokok tu pun siksa tu. Satu dia orang kata pasal apa madu ustaz mahal? Aku try madu, aku tak tahu. Kita ambil madu kan tak masuk lab nak apa. Saya punya orang yang ambil madu pun kata dia, saya punya tak ada masuk lab, apa? Tak payah masuk amal lah siapa? Nak masuk amal apa? Kita buat turun pada sarang, kita pekah nak masuk amal buat apa? Orang nak masuk amal ni dia ambil pada orang nak buktikan dia punya ni original masuk amal. Makmal pun dia tengok maklumat-maklumat apa dalam apa wacana-wacana TV apa kan. Apa indikator yang dia boleh tengok apa madu ni ori tak ori? Ada ayah. Kalau saya kata gitu. Pasal bukan saya kata, dia orang yang kata macam tu. Sebenarnya susah. Nak tengok macam ni boleh. Nak kata bau dia orang boleh tiru bau macam ni. Ada cara dia orang buat. Sebiji nabuh telur masak juga macam ni. Yang memang terang-terang nampak madu bodoh tu satu Yang ni ada madu yang bukan madu tapi sifat-sifat madu betul. Getah orang boleh buat tiruan, beras orang boleh buat tiruan. Itu saya buat. Ni madu je lah. Madu memang turun pada pokok. Tak aduh masuk library lah. Tak payah masuk laboratory. Tak payah masuk makmal lah siapa. Turun pada pokok dia yang berah. Tak sanksi langsung. Memang madu. Memang madu. Itu madu kelulut. Saya pun ambil ke orang. Nanti keluar saya punya kelulut. Tu lagi lah. Ni asli ke ustaz? Aku tapak lagi. Aku yang belah. Belah lah saya. Tapi bukan saya bagi arahan kat kelulut. Bicik kelulut pun. Dia cari madu tu. Saya bawa balik bunga. Saya dia balik ni. Kita tak tahu dia bawa balik apa. Hak masuk. Keluar. Yang kutip masuk. Yang keluar. Saya belah. Saya tahu lah. Saya ada 10 sarang. 10 sarang. Itu pun asal 2 kita punya. Orang bagi ambil dia mujuk. Kat situ ada 2. 3 tu satu kena serangan dengan semut apa. Habis mati. Dia orang kata madu betul tak makan semut. Ada lah bodoh. Mesti tengok ni. Gelulut ni kalau madu semut masuk. Musuh semut ni musuh nak masuk sarang. Masuk utama. Ada pula madu semut tak pergi usik. Ada bala gitu. Belajar lah. Tak biasa pergi tengok madu kot. Kita tertipu. Ni lah. Nama bagi apa? Konspirasi kan. Kena tipu maklumat. Kita duk bela kelulut apa kita tahu lah. Kita duk biasa tengok kat sarang lebah apa kan. Semut ni pantang dia. Kalau dia tak ada dia punya bukan bipolen apa? Sarang dia panggil apa? Gam ni tu kalau tak ada tu semut serang lama dah. Ada dia kata madu betul semut tak makan. Bodoh apa? Bodoh pula. Bodoh. Kata madu tak ada air, kandungan air tu. Madu betul madu tak buah air. Susu lembu ada air. Takkanlah tak ada air, adalah unsur air tu. Kan? Dia moisture mesti ada kebasahan. Jangan pergi bubuh air, bubuhlah. Madu betul tak ada air, ada air.
Ada air. Tapi jangan pergi bubuh air. Panjang lah cerita tu. Panjang lah. Saya cerita madu pula. Nak cerita apa? Saya nak cerita kuah tu. Sebab mengaji tauhid kuah kita kenal ciri tu. Apa cerita cerita tauhid ni lah. Kata banyak orang jahil duk pegang dengan kuah lah. Tak ngaji tauhid memang pegang dengan kuah. Bahkan bukan saja kuah, tabiat, naturally happen like this. Biasalah tu macam tu. Biasa tengok kan? Biasa tengok kan? Macam ni. Biasalah tu macam tu. Biasalah tu macam tu. Ada pula biasalah macam tu. La ilaha illallah hadza ma qadarallahu lana. Hadza ma yasarallahu lana. Hadza bala'un. Ni apa ni? Hadza bala'un azim. Apa ni? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kita tak ada apa balik melainkan semua balik ke Allah Taala. La yusibana illa ma kataballahu lana. La yusibana illa ma kataballahu lana. Macam mana nak hidup betul-betul ahli tauhid 24 jam? Yang tu kita punya fokus tu. Kan? Siapa pun yang memang betul-betul serius nak jadi ahli tauhid 24 jam. Kita kena ahli duit 24 jam, projek. Kadang tak ada projek apa pun bodoh apa pun tak ada, melengu pun. Tak tu tak ingat Allah Taala agak, tak zikir agak pasal apa. Sebab untuk pergi dapat ke tauhid Allah Taala tu tak ada. Ilmu pun tak ada. Faham pun tak ada. Bersungguh pun tak ada, nafsu pun kuat, tidur kuat, melantak kuat, meronda kuat, berjalan kuat. Tak mau sikit lah, merepek sikit tu. Siap. Itu kata dia duk intiqad ada kuah ni. Pasal apa? Kacang ada macam ni, mentega ada macam ni, yang ni. Ada orang yang tak pernah belajar tauhid, itulah dia hidup main mati. Duk pegang nutrition lah. Kalau makanan, dia tanya pasal apa? Ni porsi asbab, sabab macam ni. Dia tak ada intiqad, dia tak pernah tengok dengan nur basirah dia. Tak pernah faham dengan tauhid, keluar daripada alam asbab ni, kepada musabbibul asbab. Tak pernah ada orang tunjuk ajar dia pun tak nak pergi belajar. Kacau sikitlah sebut tu. Kalau ada pun ilmu tu macam dilupakan. Siapa? Inilah cabaran. Kita nak jadi ahli tauhid, sentiasa tauhid, mati pun ni yang hidupkan kami dalam iman. Bukan nyanyi je. Allahumma inabil iman. Bukan salah nasyid tu, haram tak ada lah kan. Tapi bukan maksud dia nasyid aja. Kalau nasyid bukan main kan. Dan doa pun suka juga. Doa bukan main. Tapi ilmu nak mengaji bab iman ni tak pernah belajar. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Apa dia iman? Duk pegang dengan i'tiqad, dengan sebab, dengan zat makhluk memberi berkah. Tak pernah mengaji pun, faham bab bekas-bekas. Ada orang bila sebut macam ni, takkan kita tak tahu, takkan makhluk. Allah lah semua. Sebut mulut ya, hati tak pergi, tak jadi. Kita belajar ni bagi nak bagi dapat dalam hati tu, isbat di hati tu, isbat qalbi tu kan. Atau istilah basirah tu, nur basirah tu, qalbi nur basirah. Macam-macam bahasa-bahasa ulama tu sebut lagi banyak sangat. Kata dia duk i'tiqad dengan ada kuah yang Allah Ta'ala bagi jadi pada semua makhluk ni, sama ada makhluk tu makanan ke, minuman ke, ubatan ke, ataupun makhluk tu majikan ke, matahari ke, bulan ke, hujan ke, apalah tak kira lah, ular ke, apa ke, semua apa saja makhluk, kainat makhluk ni pun mustahil ke? Mustahil macam tu. Siapa? CP dia awal-awal dah sebut apa? Zat makhluk pun Allah bagi jadi. Tak ada sebesar zarah yang boleh ada sesuatu daripada makhluk ni yang dia boleh diri sendiri. Qadim macam mana qadim ni Allah Ta'ala? Mana ada. Nak keluar akidah Islam boleh itikad gitu. Itu bila makhluk ni semua berhajat pada Allah Ta'ala, zat makhluk pun berhajat pada Allah Ta'ala, tentulah sifat makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Daya upaya kuah boleh buat sesuatu menjadi muassir pada sesuatu, tentulah bergantung pada Allah Ta'ala. Asar walaupun nampak pada makhluk, mana ada datang pada benda makhluk, la ta'sira li syai'in minal kainati illallah.
Kalau dok itikad dengan tabiat, dengan kuwah, dengan ilat, yang tu tak jumpa lagi dalam bahasa kitab tu. Yang kita sebut semalam ada istilah ilat tu. Kerana ia Allah Ta'ala menjadikan ketika itu berhajat kepada perantaraan, kepada wasitah, pada mengadakan setengah perbuatan. Allah Ta'ala dia nak buat satu, bukan ada perlu perantaraan. Kalau ada perantaraan pun kena faham itu laluan saja, yang sebenarnya membuat adalah Allah Ta'ala. Yang tu yang lagi betul tu. Allah memang dia tak perlu perantaraan. Kalau dilalukan dengan perantaraan, dia bagi lagi dah, hilangkan perantaraan tu, hilangkan asbab tu, pandanglah dengan akidah kita la ilaha illallah pada musabibul asbab. Itu istilah. Macam mana nak hadam tu, macam mana nak ambil tu, macam mana nak bagi kerti betul-betul dalam bab akidah itu. Yang demikian tu batil, tak betul. Allah Ta'ala buat dengan perantaraan. Untuk perantaraan dah, untuk Allah Ta'ala buat alam ni, alam ni buat, dia tak perlu perantara. Untuk kalau ada perantara, kena kenal itu laluan dia, dia tak perlu perantara. Tapi sunnah dia tak biar alam, dia buat dengan laluan dia macam tu. Kewajipan kita macam mana? Kenalilah makhluk ila makhluk, Allah ila Allah, la ilaha illallah. Macam mana lalu? Macam mana nak faham tu? Kalau dengan Nabi pun, Muhammadur Rasulullah, utusan Allah. Matahari, hadza khalqullah, Allah yang munawwir, Allah yang bagi cahaya. Laluan cahaya matahari, Allah Ta'ala tak perlu matahari untuk bagi cahaya, tapi dia jadikan dengan cahaya, dengan matahari itu cahaya. Kewajipan kita apa? Kenalilah matahari makhluk Allah. Matahari tak boleh bagi cahaya, melainkan yang bagi cahaya ialah Allah. Matahari laluan cahaya. Itu yang ambil bahasa lalu tu, lalu. Tuan-tuan tak kerti nak faham istilah sabab musabab apa, ambil bahasa lalu tu. Saya Rani pun masih pakai arwah tunggu Haji Latif tu, arwah Fatih tu. Dia lalu ni bagi saya bahasa paling mudah, lalu. Tengok je makanan ni, lalu kot orang ni, lalu kot orang ni, lalu kot orang ni. Itu ada orang belanja. Ada orang belanja. Kita kan jatuh hati ke orang belanja tu. Bukanlah pula tak ada akhlak, tak sebut terima kasih. Tu bukan pula lah. Kadang kita tak kenal, tak tahu dia belah dah, kita pun tak ada nak ucap apa-apa, tu satu hal. Tapi walaupun orang belanja, bukan seronok dengan orang belanja, bukan kata selamatlah duit aku, tak? Apa dia? La ilaha illallah. Itu yang besar lah. Yang bagi rezeki aku Allah. Lalu kok makhluk macam-macam, lalu kok ni, lalu orang, lalu anak beranak, lalu bini, lalu jiran tetangga, lalu orang ni, lalu anak murid, lalu macam ni. Kena unknown person, la ilaha illallah. Itu kaedah dah. Jadi Allah Ta'ala dia tak perlu wasitah. Kalau ada tu, itu laluan, itu bahasa lalu. Dia memang tak hajat pada wasitah. Kun fayakun. Macam mana pun dia tak buat dengan kun fayakun, dia buat semua dengan perantara. Dengar dia elok macam mana nak hadam tu, perkataan tu. Yang demikian ni batil, kerana apa yang kamu ketahui daripada wajib terkayanya Jalla wa'azza daripada setiap selain padanya. Memahamkan Allah Ta'ala yang dia nak buat satu dengan ada perantara, batil. Dengan tabiat, dengan zat makhluk boleh, subhanallah. Dia wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi wa ma ta'malun, apa yang kita buat pun sebenarnya adalah daripada dia. Lalu kita nampak, surinya kita, rupanya kita. Tu macam-macam istilah nak bagi hadam tu. Itu dulu, insya-Allah. Sambungan kita. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsami thalathati. Tak banyaklah kita ni sebab nak khatam dan kot. Dalam hari-hari terdekat ni untuk khatam sebelum puasa. Habis tu kita KFB sekejap. Masa nak atur apa kita punya kawasan ni pun banyak yang tak teratur lagi tu, berterabur lagi. Tangga pun tak boleh peha lagi, tak siap lagi. Mudahan tu pun minta Allah Ta'ala mudahkan semua pun ada murid yang duk dengar ni pun tolong doakan kami pun lemah aja, ikut sabab daripada saudara-saudara kita yang lain ni. Allah Ta'ala makbulkan doa. Kadang kita ni banyak dosa, kita tu saya lah kan,
Tak jadi makbul untuk saya, makbul untuk orang lain. Tolonglah doa untuk kami ini supaya dimudahkan semua. Atas tauhid kita macam mana? Allah yang mudahkan semua. Alhamdulillah. Pujilah Allah Taala. Murnikan, sejukkan hati itu, pandang ke Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, dia mudahkan kita. InsyaAllah. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك